Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat bercuti dan dalam cuti ni jangan lupa untuk siapkan tugasan dan ada beberapa orang pelajar lah yang dah PM tepi ya, dah minta untuk semak tugasan mereka. Okey, jadi saya nak download satu-satu tu saya ada masalah sikit dengan line internet. Jadi saya cuba buat video dan cuba untuk buat satu template pada you all. Contohnya awak dah buat dalam bentuk Word, kemudian daripada Word yang awak dah buat tu, awak just copy sahaja masukkan dalam saya punya template Word tersebut lah. Dan dalam template tu awak tak perlu nak edit apa-apa sebab semuanya sudah tersedia dan saya dah edit. Okey. Baik, dekat sini saya cuma nak share dengan awak bagaimana cara nak menggunakan template ya. So template ni yang ini saya bagi pada awak dalam group dalam WhatsApp lah. Okey, so awak akan dapat yang macam ni, Word lah dalam bentuk Word. Jadi bagaimana cara awak nak manage ya? Awak nak manage awak punya template tersebut. Okey, caranya adalah kalau nak copy macam ni pun boleh juga, tapi bila dah terlalu banyak, sebagai contoh saya ambil, kalau awak nak copy kan, contoh awak nak copy penghargaan ataupun awak nak copy bahagian isi, jadi awak kena scroll sampai ke bawah cari bahagian isi dia. Jadi boleh juga, tak ada masalah pun ya. Contohnya lagi awak nak scroll di bahagian isi utama, scroll ke bawah lagi. Jadi yang ini pun boleh, ini secara manual. Jadi saya nak tunjukkan pada awak bagaimana cara nak manage saya punya template ni. Senang sahaja, simple ya. Awak pergi dekat perkataan view, okey, awak klik view, awak cari perkataan navigation pane. Ada setengah window dia gunakan navigation pane, ada setengah dia gunakan document map. Okey, so mana-mana sahaja tak ada masalah. Awak klikkan dekat tepi tu, so dia akan keluar di bahagian navigation pane dekat tepi ni. Okey, dan ada pelajar dia akan dapat macam ni, ada setengah pelajar dia akan dapat yang macam ni. Okey, so samalah, nak dapatkan yang bawah tu just klik sahaja. Okey. Okey. Baik, tujuan utama saya buatkan template ni adalah untuk memudahkan urusan you all lah. Bila awak dah buat assignment, contohnya awak buat dalam bentuk Word, kemudian awak nak kena buat format lagi, formatting dia lah. Jadi formatting tu dia akan ambil masa jugalah, dah ada lari dan sebagainya. Jadi dalam masa beberapa hari ni saya cuba cari satu template untuk memudahkan you all bagi copy daripada Word yang asal yang awak buat dan awak akan masukkan dekat sini lah. Baik, dekat bahagian ini awak jangan usik apa-apa. Tak perlu nak buat formatting lagi. Tak payah nak pergi dekat home, nak highlight semua, nak buat 1.5. Okey, tak payah. Kenapa tak payah? Sebab semuanya adalah dalam bentuk format yang saya dah setting. Okey. Jadi tugas awak hanyalah copy daripada yang awak punya tu, okey, kemudian awak masukkan sahaja dekat sini. Jadi bila awak nak copy ni dia kena cerdik lah. Copy ni jangan tak cerdik pula ya. Cara untuk copy daripada Word yang awak dah buat tu dan nak masukkan dekat sini, bila awak copy macam ni kadang-kadang dia akan pergi, sebab saya dah buat page break ya. So dia akan pergi kepada next page yang seterusnya lah. Jadi nak tahu ada ke tidak page break tersebut, awak pergi dekat bahagian atas ni, paragraph ni. Okey, atas paragraf ni yang macam togel ni, awak klik kat sini. So dia dah tulis dekat situ page break. Jadi bila awak copy paste, pastikan awak copy dan masukkan dalam ruangan itu. Okey, contohnya awak nak buat 2.1. Jadi awak hanya copy dan masukkan di bahagian 2.1 sahaja sebab dia dah memang setting di situ. Okey, nanti ada yang tanya, "Puan, boleh tukar tajuk ke tidak?" Boleh. Kat atas ni awak just klik saja dan boleh tukar tajuk lah. Okey, cuma numbering dia jangan tukar. Sebab numbering tu saya dah setting. Okey, so tajuknya adalah konsep perlembagaan persekutuan. Okey, so boleh tukar tajuk lah, tak ada masalah. So yang ini awak just buat secara manual lah. Okey. Okey. Baik, setiap tajuk dia mesti bold dan dia mesti dalam huruf besar ya. Dan permulaan perenggan biasanya dekat tepi. Bila awak nak masuk kepada second punya paragraph ya, perenggan yang berikutnya, so dia memang dah setting siap-siap lah dekat sini. Okay. So bila awak enter je, habis kat sini kan, awak pun enter. So memang dia akan pergi ke macam tu lah. Maksudnya paragraf yang kedua memang dia akan tap satu ke dalam. Ya.
Bukan awak yang type tak, tapi saya dah setting macam tu. Okey, untuk paragraf yang pertama memang di tepi lah. Okey, dan fungsi utama navigation pane ni adalah untuk memudahkan urusan awak sekiranya awak dah buat 2.0, 2.1, tiba-tiba 2.2 ni awak tak diisi pun lagi, kan? Awak tak siapkan lagi. Jadi awak boleh terus pergi kepada nama penulis, nama penulis pula. Nah, pendapat penulis. Jadi dekat pendapat penulis ni awak boleh boleh terus type je lah. Okey. Okay, dekat pendapat penulis. So awak boleh terus type saja nama kawan awak, kemudian bagi je dia punya pandangan dan pendapat lah. Seorang pelajar, satu muka surat, dan kalau ada 3 orang maka 3 muka surat dekat situ. Okey. Baik, di bahagian lampiran, okey, so di bahagian lampiran ni contoh saya bagi dekat sini, saya dah copy daripada internet lah satu gambar. Dan setiap gambar ni awak mesti ada dia punya URL dekat bahagian bawah gambar lah. Minimum gambar adalah 10 keping gambar. Okey. Kemudian untuk bahagian rujukan, so dekat sini saya ada tulis cara untuk menulis rujukan ya. Sebagai contoh, buku yang awak guna Mardiana Nordin, Pengajian Malaysia 2010. Pengajian Malaysia ni awak kena boldkan lah. Okey. So untuk jurnal yang mana mungkin awak jumpa dalam bentuk PDF ya dekat internet ya, PDF. Jadi PDF tu awak jangan ambil dia punya URL, sebaliknya awak ambil nama pengarang, kemudian tajuk buku tersebut lah ataupun artikel tersebut. Untuk internet jangan lupalah copy dia punya URL. Okay, so URL tu nak ambil kat mana? Saya rasa ramai dalam kalangan kita pun dah tahulah kot ya. Perkembangan ekonomi di Malaysia. Okay. Sebagai contoh saya ambil dekat sini, kalau kata bahan tu bahan internet lah. Okay. So copy dia punya URL ke atas. Okay. So copy URL ke atas ni macam mana cara nak copynya? Simple sajalah. Klik, copy dan masukkan dekat Word lah. Okay. So pergi dekat Word. Masukkan. Paste. Okay. So biasanya kalau kita copy daripada internet ya, so dia akan keluar yang link ni. Masa nak underline. Okay ya. So yang ini tugas anda lah untuk buang underline dia. None ya. Kemudian tulisan dia tu kena tukarlah ya. Janganlah ambil tulisan yang color macam-macam ya. So just ambil hitam saja. Okay. Beres? Okay. Dan untuk sumber akhbar, kalau boleh bila awak cari sumber akhbar dekat internet, katakanlah benda tu dalam bentuk gambar lah, picture ya, JPEG. Jadi macam mana cara nak buat adalah awak tengok akhbar tu, akhbar tentang apa, contoh berita harian katakanlah ya. So berita harian, tarikh dia bila, kemudian tahun dia bila. Okay. Jadi terus ambil dia punya tajuk akhbar apa dan tahun bila awak gunalah. Okay, so dekat sini saya tak buat cover hadapan. So untuk cover hadapan tugasan, dia sama macam cover hadapan yang mana-mana ada. Mesti ada logo KKTM, mesti ada perkataan program. Contoh program apalah, program diploma teknologi kejuruteraan, lukisan reka bentuk contohlah ya. So ambil yang itu, letakkan dekat atas, kemudian mesti ada tajuk soalan. Okey, tajuk soalan ni dia mesti tajuk yang full ya. Tajuk yang full ni maksudnya tajuk penuh lah. Kalau katalah awak buat tajuk tentang soalan nombor 1, jangan hanya awak tulis tentang tajuk satu simple tu ringkasan, tak nak. Dia mesti tajuk yang penuh macam yang awak dapat dalam soalan tugasan. Okey. Kemudian dekat bawah tu dia akan ada nama ahli ya. Nama ahli ni kalau katalah 4 orang, 4 lah. Dan cover ni warna dia mesti mengikut syarat yang saya dah tetapkan dalam outline yang saya bagi dalam bentuk WhatsApp hari tu. Okey.
Dan kalau okey, saya rasa itu sahaja. Kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan tugasan, dan nanti bila buka daripada cuti, insyaAllah saya cuba check lah. Dan untuk slide presentation, yang itu hold dulu, awak buat yang folio dulu. Siapkan yang folio dalam cuti ni, kemudian bila buka daripada cuti, kita tak terus buat presentation, so kita akan saya akan bagi sedikit guideline untuk awak buat slide, kemudian barulah kita akan buat sesi pembentangan lah. Okey, so saya rasa video ringkas ini diharapnya dapat membantu anda lah dalam menyiapkan soalan tugasan dan folio masing-masing. Dan saya harapkan bila buka daripada cuti ni, folio ni dah settle lah. Okay, dan kita tak perlu lagi nak berbincang tentang folio ataupun tentang formatting dan sebagainya lah. Bila awak dah masukkan dalam template ni, insyaAllah dia akan betul. Okay, dan selamat untuk melaksanakan tugasan dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Bye.